Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri bagi muka surat 138. Jadi murid-murid boleh rujuk nombor 18 hingga 23. Soalan 18. Hitung harga kos peti sejuk berdasarkan jadual di atas. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu kira harga kos untuk peti sejuk berdasarkan harga jadual di sini, iaitu harga jual RM3,195, kemudian mengalami kerugian sebanyak RM218. Okey, macam mana sesuatu perniagaan itu rugi? Okey, cikgu bagi satu contoh yang mudah kat sini. Okey, dalam satu perniagaan itu dia ada harga kos, kemudian ada harga jual, kemudian untung dan rugi. Okey, jadi macam mana kita boleh dapat untung dan macam mana kita boleh dapat rugi? Okey, contohnya kita beli ataupun kos satu barang itu ialah RM1, kemudian kita menjual dengan harga RM3, jadi kita mendapat untung. Sebab apa? Sebab dia lebih tinggi daripada kos. Jadi berapakah yang kita untung? Kita tolakkan RM3 dengan RM1, kita dapat RM2. Jadi RM2 itu untung. Okey, kalau rugi macam mana pula? Okey, kalau rugi dia macam harga kos dia contohnya RM2, tapi dia menjual dengan bawah daripada RM2, iaitu RM1. Okey, cikgu tukar dia agak ni dekat contoh ni. Okey, cikgu tukar harga kos ini ialah RM4. Okey. Okey, sepatutnya dia boleh jual lebih daripada RM4, tapi kita jual RM1. Jadi mendapat kerugian sebanyak, kita tolakkan 4 tolak 1, kita dapat rugi, iaitu rugi sebanyak, kita tolakkan 4 tolak 1, kita dapat RM3. Okey, jadi untuk soalan ini rugi. Jadi kita tengok sini harga jual ialah, kita letak sini ialah, kita letak nombor saja RM3,195, yang mana rugi sebanyak RM218. Okey, bila kita rugi? Bila mana kita menjual rendah daripada harga kos. Jadi berapakah harga kos di sini? Jadi kita perlu buat satu operasi songsangan, iaitu kita tambahkan. Bila kita tambah, kita dapat lagi banyak. Okey, jadi kita akan buat untuk lazim, iaitu RM3,195 kita akan tambahkan dengan RM218. Jadi nilainya ialah kita tambahkan 5 tambah 8 13, 9 tambah 1 dan 1, maksudnya 9 tambah 2 11, 2 tambah 2 4 dan 3. Okay, inilah dia kos bagi peti sejuk tu, iaitu RM3,413. Tetapi dijual dengan RM3,195, sebab itulah mendapat kerugian. Jadi jawapan untuk soalan 18 ialah 3413, iaitu D. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 19. 2.1 juta tolak kotak kosong atau tak tahu, darab 4 bersamaan 1/2 juta. Jadi apakah nombor di dalam kotak? Kata kuncinya ialah apakah nilai ataupun nombor dalam kotak.
Kita ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita boleh buat cuba jaya, yang mana kita boleh pilih antara A, B, C, D ni, masukkan kat dalam ni. Ataupun cara satu lagi ialah cara songsangan. Sebelum tu, mari kita tukar dulu perpuluhan juta dan pecahan juta ini kepada nombor bulat. Kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Jadi yang pertama ialah 2.1 juta. Jadi kalau 2.1 juta ia bersamaan, caranya ialah kita letakkan sahaja nilai tempat di atas nombor tersebut. Jadi contohnya dekat 2 ni ialah J, iaitu juta. Selepas titik perpuluhan ini dia ialah ratus ribu. Jadi nilai 2.1 juta ini kalau kita tukar kepada nombor bulat, kita mendapat 2.100.000. So kita tulis ni 2.100.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kaedah kedua yang mana pecahan juta, macam mana nak tukarkan kepada nombor bulat. Kita ambil 1/2 ni. 1/2 ni kita darabkan dengan 1 juta. So kita permudahkan, yang mana 2 dengan 10 ni kita dapat ni 1. Kita dapat ni, potong ni 1. 10 ni ialah 2 kali 5. Jadi nombor belakang ialah sifar. Kita darabkan dengan 500, kita dapat 500,000. Jadi 1/2 juta ni ialah 500,000. Inilah dia langkah pertama yang kita boleh tukarkan. Jadi kita boleh letak dalam soalan ni. 2.1 juta ni ialah 2.100.000. So tulis 2.100.000. Kita tolakkan nombor yang kita tak tahu. So kita letak kotak kosong. Sekejap. Kita buat kotak macam ni lah. Kemudian nombor itu didarabkan dengan 4 bersamaan 1/2 juta ialah 500,000. Inilah dia ayat dalam ayat matematik dalam nombor bulat. Jadi apakah nombor dalam ni? Cara dia kita boleh buat operasi songsangan. Cikgu buat cara songsangan, kita akan terus dapat jawapan dia. Baiklah, langkah pertama yang kita kena buat. Sebab ni ada operasi tolak dan juga darab dan juga kita kata anu, nilai yang kita tidak ketahui. Jadi langkah pertama ialah kita perlu tukar tempat. Sebab ni melibatkan anu. So ini semua ni yang kotak berapa darab 4 ni kita tukarkan dengan 500,000. Jadi ini bermakna 2.100.000. Kita tulis. Kita akan tolak 500,000. Jadi jawapan ni dia akan dapat nombor yang dalam kotak darab 4. Jadi mari kita selesaikan dahulu operasi tolak ni. Jadi kita buat 2.100.000. 2.100.000. Kita sifar sini. Kita tolak dulu 500,000. Jadi kita dapat hasilnya ialah sifar. 1 tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah jadi 11, 2 jadi 1, 11 tolak 5, 6 dan 1. Maksud dia 1.600.000 ini bersamaan berapa darab 4. Jadi untuk mendapatkan nombor dalam kotak ni kita akan buat 1.600.000. Kita akan
bahagikan dengan 4. Jadi cikgu akan gunakan di muka surat di sebelah. Okey, kita buat kat sebelah. Cikgu tulis semula ayat ni, iaitu 1,600,000 bersamaan berapa darab 4. Jadi macam berapa kali 4 dapat 1,600,000. Jadi kita akan bahagikan nombor ini dengan 4. Dia macam bahagi silap. Okey, dia macam contohnya ialah 8 sama dengan berapa darab 4. Jadi untuk dapatkan nombor dalam kotak, 8 kena bahagi 4 dapat 2. Ataupun 2 kali 4, 8 kan. Jadi kita akan buat seperti itulah. Okey. Ini bermakna kita perlu bahagikan 1,600,000 dengan 4. Kita tulis 1 juta, sini 4. 1,600,000 kita akan bahagikan dengan 4. Jadi dalam segi 4, berapa kali 4? 16. Kita dapat 4. Kemudian kita tak 4 kali 4, 16. Dia sifar dan sifar. Jadi belakang ni habis. Jadi nombor dalam kotak ni ialah 400,000. So jawapan dia ialah 400,000. Tapi kita ada satu lagi masalah, iaitu jawapan pilihan A, B, C, D ni jawapan dalam pecahan juta. Okey, so cara dia ialah kita perlu kenal pasti berapakah nilai dalam pecahan. Jadi cara untuk menukarkan nombor bulat kepada pecahan juta, kita perlu bahagikan 400,000 ni, kita kena bahagi 1 juta. Okay, jadi kita akan buat kaedah pecahan, iaitu 400,000 kita akan per dengan 1 juta. Okay, ada sifar yang boleh kita permudahkan. Kita potong atas bawah. Okey, ada lagi berpasangan ada lagi, tak ada lagi. So kita dapat 4 per 10 juta. Jadi masih lagi tak ada jawapan, kerana 4 per 10 ini boleh dipermudahkan dengan sifar 2, iaitu 2 kali 2, 4, manakala 10 ialah 5. Jadi jawapan ni ialah yang terakhir, ialah 2 per 5 juta. Maka jawapan untuk soalan 19 ialah 2 per 5 juta, B. Ok, so jawapan dia B. Ok, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 20. Antara yang berikut, yang manakah hasil bahaginya ialah 1 per 12. Okay, hasil bahagi maksudnya jawapan untuk soalan bahagi ni, jawapannya 1 per 12. Jadi untuk soalan 20, bila ditanya antara yang berikut, maka kita tidak ada pilihan, kita kena buat 1 per 1. Kalau kita cepat untuk tangkap, kita boleh pilih secara rawak. Kalau tidak, kita buat satu-satu, iaitu A, B, C dan D. Okay, so cikgu cadangkan, cikgu pun tak boleh nak buat secara rawak. Cikgu cadang kita buat 1 per 1. Okay. Jadi kita buat A dulu. 1 per 2. Kita akan bahagi 1 per 6. Kemudian simbol bahagi ini kita tukarkan kepada darab. Ini bermakna kita salin balik 1 per 2, kita akan darab. Okay, sebelum tu kita tukar kedudukan atas turun bawah, bawah naik atas. Kita jadikan 1 per 2 darab 6 per 1. Okay, kemudian kita silangkan 1 dengan 1 tak boleh mudah. 2 dengan 6 ada sifar 2, 2 kali 1 dan 2 kali 3.
Okay, seterusnya kita darabkan. Kita dapat 3/1. Okay, 1/3, 3. 1/1, 1. So, 3/1. Ini maknanya jawapannya kita dapat ialah 3. Okay, jadi, bukan jawapannya. Kita nak 1/12. Okay, cikgu cadangkan. Kita buat C dulu. Okay, 6 bahagi 1/2. Okay. Okay, kita buat C. 6. Okay, 6 tu ialah kita jadikan nombor pecahan 6/1. Kita akan bahagi 1/2. Okay, seperti soalan tadi, yang mana bahagi ini kita tukar jadi darab. Kemudian kedudukan ni kita songsangkan. Okay, so kita dapat sini ialah 6/1 darab 2/1. Okay, kemudian kita tengok tak boleh mudah, kita darabkan 6 dengan 2, 1 dengan 1. Kita dapat 6 darab 2, 12. Dan 1 darab 1, 1. So, 12/1. Maka jawapannya ialah 12. Jadi, masih lagi bukan jawapannya. Kita nak mencari 1/12. Okay. A bukan, B pun bukan. Okay. C pun bukan. Okay, kita cuba pula soalan D lah. Cikgu nak buat D. Okay, so cikgu letak sini D. 1/3 bahagi 4. So, 4 tu ialah nombor bulat. Jadi, kita jadikan 4 tu jadi pecahan. Dia jadi 4/1. Kemudian, seperti biasa, bahagi ini kita tukar menjadi darab. Dan dalam masa yang sama, kedudukan sebelah juga bertukar. Jadi, kita salin balik. 1/3 darab 1/4. Seterusnya kita silangkan 1 dengan 4 tak boleh mudah. 3 dengan 1 pun tak boleh. Jadi kita darab 1 dengan 1. 3 dengan 4. Jadi kita dapat 1 darab 1, 1. 4 darab 3 kita dapat 12. So 1/12. Okey, ini jawapan dia. Maka sama dengan kehendak soalan. Jadi jawapan untuk soalan 20 ialah D ataupun dadu. Okey, kita teruskan dengan soalan B ni tak payahlah kita jawab. Kita dah dapat jawapan dia. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 21. Kira peratus bagi 1/2 jam daripada 0.4 jam. So, kita nak kira peratus 1/2 jam daripada 0.4 jam. Okey, kata kunci di sini ialah kira peratus. Bila kita nak kira peratus, maka kita perlu darabkan dengan 100%. Jadi, kita perlu nyatakan pecahan dahulu. Jadi, kita buat 1/2. Kita perkan dengan 0.4 dan seterusnya kita darabkan dengan 100%. Jadi sekarang kita tengok sini, kita boleh permudahkan yang mana 1/2 dengan 0.4 boleh kita bahagikan. Jadi seperti ada 0.4, kita boleh bahagi dengan 4. Okay. Jadi kalau tengok sini 0.4, 4 ni ialah 4 kali 1. So 12 ni ialah 4 kali 3 kan. So, tapi ini melibatkan perpuluhan. Jadi, caranya ialah kita bahagikan 1/2 dengan 1/4. So, kalau kita nak bahagikan, kita biasa tulis ayat dulu. Itu 1/2 bahagi 0.4. Kalau kita belajar membahagi nombor bulat, perpuluhan, kita perlu jadikan nombor perpuluhan ini kepada nombor bulat. Jadi kita gerakkan 1 kali ke kanan. Yang ini juga akan ikut 1 kali ke kanan. Ini bermakna kita dapat 12 bahagi 4. Okay. So 12 bahagi 4.
12 bagi 4 maksudnya berapa kali 4 dapat 12. Okey, jadi kita tahulah jawapannya ialah 3. Okey. So kita potong kat sini, kita permudahkan, ini kita tulis 1, ini kita tulis 3. Seterusnya kita darabkan 3 dengan 100%, kita dapat 300%. Okey, iaitu 100 kita darab 3. Okey, jadi jawapan dia ialah sifar 3. Kita letak simbol peratus. Jadi jawapan untuk soalan 21 ialah D, iaitu 300%. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 22. Berapakah perlu ditambah kepada 1/2 juta dan sifar perpuluhan sifar 4 juta supaya menjadi 5 juta? Jadi kata kunci di sini ialah berapa yang perlu ditambah kepada dua nombor ini supaya menjadi 5 juta. Jadi kita boleh tulis ayat matematik dari dahulu, iaitu okay, maksudnya berapa tu maksudnya dia ialah anu ataupun petak kosong, iaitu okay, kita tak tahu nilai dia berapa, akan tambah dengan 1/2 juta dan ni maksudnya kita tambah lagi sifar perpuluhan sifar 4 juta menghasilkan jawapannya 5 juta. Okey, ini maksud soalan ni. Maksudnya kita perlu cari nilai nombor di dalam kotak. Jadi kalau kita nampak macam ni agak mungkin kita keliru kalau nombor ni agak besar. Cikgu cadangkan kita ambil nombor yang mudah, iaitu berapa tambah 1 dan 3, jawapannya ialah 7. Jadi kita tengok sini, untuk mendapat nombor dalam kotak, 1 ni perlu kita tambah 3 dulu. Jadi 1 tambah 3 kita dapat 4. Jadi berapa tambah 4 dapat 7? Kita dapat jawapan nombor dalam kotak ialah 3. Okey, kenapa dapat 3? Sebenarnya kita buat 7 ni kita tolakkan dengan 4. Okey, maksudnya 7 ni kita tolak dengan 4. 7 kita tolak 4 dapatlah nombor dalam kotak. Jadi untuk mendapat nombor dalam ni, kita perlu tambahkan dua nombor ni, kemudian ditolak daripada 5 juta. Itu yang pertama. Sebenarnya kita ada masalah yang kedua, iaitu kita perlu tukarkan 1/2 juta dan juga sifar 4 juta dan juga 5 juta kepada nombor bulat. Okay, yang pertama ialah pecahan juta ataupun nombor bercampur. Jadi kalau nombor dia ialah 1/2 juta, okay, cara dia cikgu ada satu cara yang mana kita asingkan antara nombor bulat dan juga pecahan, yang mana dua ni ialah mewakili 2 juta. Manakala 1/2 ni ialah 500,000. Okay, kita hafal nilai penyebut 1/2 juta inilah 500,000. Jadi kita tambahkan 2 juta tambah 500,000, kita dapat 2,500,000. Okay, jadi kita boleh masukkan nombor dalam kotak ni di bawah ni, iaitu berapa tambah 2,500,000 tambah sifar perpuluhan sifar 4 juta. Jadi kita tulis ni sifar perpuluhan sifar 4, kita akan tukarkan kepada nombor bulat. Jadi caranya kita letak nilai tempat, kalau perpuluhan so letak juta, kemudian 100,000 dan 10,000. Jadi kita baca nombor ini, iaitu juta tak ada, 100,000 tak ada, 4 ini ialah 10,000, jadi tulis 40,000. Ini bermakna nombor ini akan tambah dengan 4
yang mana jawapannya ialah 5 juta. So 5 juta juga kita tulis dalam nombor bulat, iaitu 5 juta. Jadi buat 3 dan 3. Jadi seperti contoh yang cikgu cakap tadi, iaitu kita perlu tambahkan 1 dengan 3 ni, jawapan ini ditolak daripada nombor ni. Okey, maksudnya kita akan tambahkan 2.500.000 dengan 40.000. Okey, so kita tulis ni 2.500.000, kita tambah 40.000. Jadi kita dapat jawapannya ialah sifar tambah 4, kemudian 5 dan 2. Jadi jawapan ini akan ditolak daripada 5 juta. Jadi tulis sekali lagi, 5 juta. Kita akan tolak 2.540.000. Jadi sekarang kita tolak sifar tolak 4 tak boleh, pinjam jadi 10, sifar jadi 9 dan 5 jadi 4. 10 tolak 4 6, 9 tolak 5 4, 4 tolak 2 2. Jadi ini dah ada jawapan untuk soalan 22, iaitu 2.460.000. Jadi jawapan ni ialah B. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 23. 9/10 juta tolak, kemudian ada kurungan 0.45 juta tambah kotak yang kita tak tahu, hasilnya ialah 324.000. Apakah nombor dalam kotak? Jadi apakah nombor atau nilai dalam kotak? Okey. Okay, jadi kita boleh tukarkan dahulu 9/10 0.45 sebutan juta ini kepada nombor bulat. Okey. Sebelum kita tulis nombor, kita boleh tulis nombor dalam nombor bulat, tapi soalan dalam puluhan juta, pecahan juta ni sebutan juta, tapi cikgu nak kita tukarkan dahulu, okey, kepada nombor bulat. Okay, yang pertama ialah 9/10. Jadi kalau 9/10 juta, cara dia cikgu dah cakap, pecahan ni kita darabkan dengan 1 juta, ataupun kita hafal pun lagi baik. Okay, so cara dia kita buat macam ni, dan kita potongkan sifar, kemudian 9 ni kita akan darabkan dengan 900.000, jadi kita dapat nilainya ialah 100.000, jadi kita dapat nilainya ialah 900.000. Okay. Seterusnya sifar 0.45 juta. Jadi kalau sifar 0.45 juta, jadi cara dia ialah seperti nombor 22 tadi, yang mana kita letak nilai tempat kalau nombor itu nombor perpuluhan. Okey. So letak juta, ratus ribu dan puluh ribu. Jadi kita letak juta tak ada, 4 ini ratus ribu, 5 ini ialah 50.000, jadi kita tulis macam ni. Okey, ini nombor dalam nombor apa kita panggil, nombor bulat. Okey. So kita gantikan kepada nombor bulat, iaitu 900.000. Kita tulis 900.000. Kita akan tolak nombor operasi dalam kurungan, iaitu 450.000 tambah nilai yang kita tak tahu ataupun anu, kemudian kita tutup kurungan,
dan hasil jawapannya ialah 324,000. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, langkah pertama kita ambil 900,000, kita tolakkan dulu dengan 324 sifar ni, iaitu 324,000. Okay, so kita tulis ni 900,000 kita tolak 324,000. Okay, so kita dapat nilainya ialah sifar tolak 4 tak boleh, menjadi 10, jadi 9 dan jadi 8. 10 tolak 4 6, 9 tolak 2 7, 8 tolak 3 5. Jadi ini bermakna 576 tolak 45 sifar, kita dapat jawapan ni. Okey, maksud dia macam ni, maksud dia 450,000 tambah berapa, jawapan dia ialah 576,000. Jadi untuk mendapatkan nombor dalam kotak, kita akan buat 576 akan tolak 450,000. Okey, so kita buat 576 sekali lagi, kita tolak 45 sifar, 450,000. Okay. Jadi kita dapat nilainya ialah sifar 6 tolak sifar 6, 7 tolak 5 2, 5 tolak 4 1. Jadi jawapan nombor dalam kotak ni iaitu 126,000, iaitu C. Okey, jadi andai kata kita tak yakin, so cara dia ialah kita buat macam mana. So kita boleh semak dengan cara kita masukkan nilai 126 ni dalam ni. Maksud dia 126,000 akan tambah 450,000. Kemudian jawapan ni akan ditolak daripada 900,000. Okey, jadi dia macam ni songsang lah. Okey, so kita cuba juga iaitu 450,000 kita tambah 126,000. Jadi jawapannya ialah sifar 6, 7 dan 5. Jadi nombor di 9 juta ni kita dah tukar, kita akan tolak dengan 576 So kita buat 9 juta, bukan 900,000, kita tolak 576,000. Jadi kalau kita dapat jawapan dia 324,000, maka jawapan kita akan betul lah. Okay, so kita kira sekali-kali. So sifar ni pinjam jadi 10, 9 dan juga 8. 10 tolak 6 4, 9 tolak 7 2, 8 tolak 5 3. Okey, dapat. Jadi jawapan ni memang tepat yang kita buat, iaitu 126,000, iaitu C. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan uji diri kita pada hari ini untuk muka surat 138 bagi nombor 18 hingga 23. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.